Dan Allah bagi keringanan kepada orang sakit dan orang yang musafir. Kemudian ayat seterusnya, ayat yang 186, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Jadi Ramadan tu mulia tu kerana ada siam. Tambahkan kemuliaan bulan Ramadan itu dengan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran jadi petunjuk bagi manusia dan menjadi keterangan, menjelaskan petunjuk dan menjadi furqan, pembeza antara yang benar dengan yang salah. Jadi masuk bulan Ramadan ni, dia bulan Al-Quran. Berarti apa tuan-tuan? Macam ni kita nak tahu ini bulan Al-Quran. Macam mana? Senang aja. Daripada solat malam. Daripada solat malam, itu solat tarawih, orang semua akan baca Al-Quran, mendendangkan Al-Quran begitu. Mana-mana masjid kita pergi malam tarawih tu, sini masjid gini. Sekarang ni di Johor nak dapat satu masjid yang 30 juz punya susah. Dan tanya mana masjid yang 30 juz. Masjid saya terbesar sekali, Masjid Iskandar. Baca nak faina dia. Kalau dia baca satu muka surat dah bagus tu. Setengah muka surat ke, baca bersama juga, nak faina pula. Baca begitu je. Mana masjid? Jadi mana Al-Quran? Kalau dalam bulan Ramadan, luar bulan Ramadan sama je kita punya baca Al-Quran. Apa beza dia? Bulan Al-Quran mana ada. Jadi para sahabat semua dalam tarawih kita jaga solat malam pada bulan Ramadan adalah tarawih. Dan tarawih ni sekarang di Singapura ni, dan tarawih nak dapat 20 rakaat dah susah. Semua dah diskaun 8 rakaat. Konon-konon itu adalah sunnah. Sunnah adalah 8 rakaat. Dan kita tengok betul ke? Ijma' para sahabat, ijma' sahabat ijma' tau. Ijma' ni tak ada satu sahabat yang bangkang atau berselisih. Ada khilaf di kalangan sahabat 20 rakaat. Semua para sahabat 20 rakaat. Sahabat ni dapat ilmu daripada mana tuan-tuan? Daripada siapa? Daripada siapa? Sahabat ni semua daripada Nabi. Tak ada sahabat pun cakap solat tarawih ni 8 rakaat. Mana ada sahabat ni cakap begitu? Tak ada pun. Ijma' ulama semua dia bawa qaul. Ijma' sahabat semua cakap 20 rakaat. Dan mustahil mereka nak cipta buat bid'ah sendiri, buat amalan sendiri. Sampai-sampai Syekh Atiyah. Syekh Atiyah ni adalah dia guru di Masjid Nabawi. Dia tulis satu kitab 1000 tahun solat tarawih di Masjid Nabawi. 1000 tahun dia solat, 1000 tahun dia bawa sejarah daripada zaman Umar bin Khattab sampai 1000 tahun. Kita dah 1400 Lepas tu dia akan pemerintahan Saudi lepas tu. 1000 tahun daripada zaman Umar, tak ada pun yang bawa 8 rakaat. Adakah itu para sahabat tak tahu sunnah ke tu? Semua bawa daripada zaman Umar bin Khattab sampai ke itu. Bahkan amalan Masjid Nabawi adalah 39 rakaat, bukan 20. Dia bertukar daripada 20 dengan 39, tapi tak turun daripada 20 rakaat. Tak turun daripada 20 rakaat. Baru saya baca kitab dia 1000 tahun di Masjid Nabawi itu, Syekh Atiyah ni. Jadi dengan malam itulah malam orang nak beribadat, orang nak menambahkan ibadat. Semangat orang semua dengan baca Quran. Dia 1 juz, kalau bawa 1 juz lah. Kalau 20 rakaat, 20 rakaat ni bukan lama tuan-tuan. Adakah kita tak sama dengan orang di masjid mana ni? Saya selalu pergi masjid Quran, masjid wilayah. Mereka manusia apa? Kita manusia apa ni? Kita nak tahu, mereka Muslim apa? Kita Muslim apa? Takkah kita sama dengan orang di Senai, Masjid Senai yang bawa 30 juz? Mereka tu manusia ke jin ke? Masjid wilayah, masjid ni yang bawa 30 juz tu, mereka tu siapa? Manusia apa tu? Hebat. Kita tak boleh dalam main-main, kita pingsan, kita mati, kita semua kalau ada 30 juz bawa. Siapa ni mereka ni semua? Selamba je saya tengok
Satu rakaat satu juz tuan-tuan. Kalau dulu saya jadi imam dulu sekarang dah mantan imam, saya bawa satu muka surat aja dalam solat subuh lah. Satu muka surat aja. Dan sekejap aja, bukan apa. Satu rakaat satu muka surat aja. Mati aku mati kalau satu muka surat. Allahu Akbar. Ada kita apa ni? Kita tak faham itu masanya orang dengar tuan-tuan. Ada satu kali tu di Masjid Buddha tu, mereka panggil Ustaz Ilijin. Ustaz Ilijin pula bawa Ghamidi punya lagu pula. Malam tu 30 hari dia bawa itu. Kami keluarga, budak-budak bukan saya, budak-budak semua suka tuan-tuan. Anak-anak saya semua suka. 30 malam dapat dengar Ghamidi punya suara. Sampai mereka cakap, bila dengar je Ghamidi punya suara keluar je, dia cakap, Ustaz Lin. Dia kata gitu. Sampai suka sangat. Jadi kita, ini masa kita nak dengarkan budak-budak bacaan ayat Quran yang panjang-panjang. Yang panjang-panjang mereka kita paksa mereka solat tarawih sama-sama kita. Yang dah besar-besar sikit lah. Yang besar-besar sikit, kita ajak mereka. Tarawih ni bulan Al-Quran. Orang dengar Al-Quran, bukan sembunyi kita baca sini-sini tu ada rasa sedap je. Kalau di Indonesia tuan-tuan, di kampung tuan-tuan, saya pergi di Darul Hikmah tu, kampung tuan-tuan. Dalam malam tu dia buat satu juz. Setiap malam dia buat satu juz, biasa je lah. Di sana tu biasa je satu juz. Dia punya Qiyamul Lail satu malam 3 juz di bawah. Itu memang saya jaga, ini pengsan tu. Satu juz saya boleh tahan lagi lah kan. Ini yang 3 juz ni tak boleh. Malam 30 pasal dia nak khatam 10 malam terakhir tu. Yang itu wak-wak aja semua, wak-wak Indonesia je. Mereka pun manusia je lah. Saya ingat sebelah saya bukan jin ni semua, manusia. Kenapa mereka boleh, kita tak boleh? Ini masalah kita tuan-tuan. Dah kalah, belum apa-apa tak boleh, nanti orang lari. Biasakan budaya. Bukan kalau yang ni nak lari pun tak apa, nanti generasi akan datang mereka akan biasakan. Ini proses proses pelan-pelan. Memang orang tak suka, lalas dah terbiasa. Dia nak pergi mana lagi? Terawih sini juga dia pergi. Dia akan datang juga. Lama-lama. Ini proses dia lama lah. Biasakan. Kena cari yang suara yang sedap punya. Itu saya cakap dengan tuan pengerusi. Kena invest sikit lah. Di Singapura tu, Masjid Naim, masjid saya dulu, dia punya LPM lah, kita panggil LPM sini, JK. LPM tu, dia pergi mana tuan-tuan? Bawa imam tu, dia cari imam tu. Dia pergi mana? Mereka pergi mana ni? Nak tengok kesuruhan Mekah tuan-tuan. Dia pergi Mekah cari Ustaz Fahmi. Dia tarik Ustaz Fahmi. Anda pernah pergi? Ustaz Fahmi tu, Ustaz Fahmi Ali Jabir suara dia boleh 3-4 imam dia boleh imitate, dia boleh tiru kan. Tapi yang biasa dia Ali Jabir punya suara. Dia bawa tuan-tuan Ustaz Fahmi tu ke itu. Dan masjid tu penuh, subhanallah, sampai ke hari ini. Masjid tu dia punya Qiyamul Lail tu penuh kan. Qiyamul Lail saya tak ikat tarawih je cakap apa. Orang tak lari tuan-tuan. Tak ada orang yang lari 8 rakaat ni. 20 rakaat penuh. Pasal imam baca sedap. Dan mereka tunggu. Ramadan dia tunggu tarawih. Tunggu tarawih nak dapat sedap. Kita tak ada. Kita tak ada. Kalau kita ada usaha sikit cari betul-betul suara yang sedap betul-betul, bagi 30 juz, Allahu Akbar. Bersyukur orang. Setiap kali orang dengar orang bersyukur tu, pahala kepada EJK. EJK kena buat punya sikit lah. Lari cari sikit. Malaysia ni besar ni, takkan tak dapat imam yang sedap-sedapnya. Lalas imam pergi mana? Imam Sudes pergi mana? Yang 99% macam Sudes pergi Singapura. Singapura tu yang banyak tu imam-imam mana, semua lari sana ke Singapura. Siapa yang buat 30 juz? Kita budak-budak. Kalau kita istilah dia, kita anak keladi. Tahu tak anak keladi? Orang tua je tahu kan, anak keladi tu. Kita ni anak keladi je dalam tarawih ni. Memang main-main. Kita main-main banyak dalam tarawih. Jadi tak ada Al-Quran. Tak ada Al-Quran dalam tarawih gitu, dalam apa. Sikit-sikit aja baca sikit aja. Dalam budak-budak bagi gula-gula sikit aja. Dia dah ada
Serius sikit tuan-tuan, bagaimana ni? Kita kena buat perubahan. Kena panggil yang imam-imam yang baik-baik semua yang untuk mereka dendangkan, mereka bacakan Al-Quran supaya kita rasa kemerduan itu, kita rasa sedap aja, dan kita akan look forward untuk Ramadan akan datang kerana sedap. Dapat sekali aja yang sedap tu, orang akan cakap, imam lagi satu, imam sama yang so apa imam ni. Dan mereka bayar mahal betul. Saya tanya saya ini berapa tu bayar tu? Yang dapat tak adalah dalam 20,000. Satu Ramadan tu lah. Masjid Bandar Baru dah lah, Masjid Al-Falah dah lah, surah Al-Falah.